Boleh dengar? Bismillah. Bismillah. Suara Ana boleh dengar ke? Boleh dengar Ustaz. Okay, baik. Terima kasih. Baik. Kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Baik, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan kita untuk kita terus bersama-sama dalam sesi perkongsian kita di petang hari Jumaat yang penuh keberkatan ini insya-Allah. Dan hari ini adalah hari Jumaat, lalu kita ingatkan diri kita bahawa di sana ada amalan-amalan yang amat dituntut untuk kita lakukan pada hari Jumaat. Dia dituntut pada waktu-waktu lain, tetapi pada hari Jumaat ia lebih dituntut. Pertama adalah memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumaat ni maka perbanyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, hari Jumaat juga kita dituntut untuk membaca surah Al-Kahfi. Surah ni nak baca pada waktu lain pun tak ada masalah. Kerana Al-Quran ni dia tak ada masa tertentu untuk kita membacanya. Namun untuk surah-surah tertentu seperti surah Al-Kahfi ini, maka kerana kelebihan yang ada padanya, maka digalakkan kepada kita untuk membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Dan yang seterusnya, pada hari Jumaat juga ada kata Nabi SAW, ada sa'atun la yuwafiquha 'abdun wa huwa qa'imun yusalli. Ada satu jam, satu sa'ah. Sa'ah adalah satu jam, di mana satu jam ini adalah waktu yang di mana tidak ada orang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan doanya. Okey, lalu faltamisuha, kata Nabi SAW, fi akhir sa'atin, pada jam terakhir daripada hari Jumaat, di mana hari ini dia akan berakhir dengan terbenamnya matahari. Maka sejam sebelum terbenamnya matahari, iaitu waktu selepas asar, antara asar dan maghrib adalah waktu antara waktu mustajab untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan peluang yang akan datang ini untuk kita memperbanyakkan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ni kita dah sentuh tentang ayat, dan ayat ini merupakan, kalau kita insah ta'bir, kalau tak salahnya adalah ayat terakhir daripada surah Ali Imran yang menceritakan tentang perang Uhud. Kerana majoriti ayat yang datang di dalam surah Ali Imran ini banyak berkisar kepada peperangan Uhud, kerana kedahsyatan ataupun hebatnya peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam peperangan Uhud, bermula daripada keadaan orang Islam yang tidak yakin mereka akan memenangi peperangan ini kerana bilangan orang-orang kafir yang banyak. Kemudian di dalam peperangan orang mula melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di dalam peperangan Nabi mengalami kecederaan yang tidak pernah dialami oleh baginda sebelum ini, daripada gigi baginda yang patah dan kepala baginda yang berdarah-darah. Dan kemudiannya pada peristiwa di mana orang-orang Islam sibuk merebut harta ghanimah, lalu Allah Ta'ala memberikan teguran bagaimana orang-orang yang beriman ketika mana dalam peperangan Badar, apabila mereka berjaya menawan tentera-tentera kafir, lalu mereka meminta wang tebusan, kerana pada waktu itu mereka memikirkan bahawa kewangan umat Islam masih belum stabil. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur mereka dengan menyebutkan bahawa peperangan ini bukanlah untuk peluang untuk merebut harta, tetapi ia adalah kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa sahaja yang berkaitan dengan peperangan? Kalau ghanimah itu ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka berinteraksi dengan tawanan-tawanan perang juga mestilah mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tawanan-tawanan perang adalah kalau tawanan-tawanan ini memang menampakkan permusuhan mereka pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka dibunuh.
seperti mana peristiwa yang berlaku ketika mana Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu setelah peperangan Khandaq. Habis peperangan Khandaq, Nabi SAW memerintahkan orang Islam untuk terus menyerang Bani Quraizah, salah satu kabilah Yahudi yang berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kerana apa? Kerana Bani Quraizah telah membantu orang-orang kafir Quraisy dan pakatan-pakatan Ahzab untuk menjatuhkan kerajaan Islam di Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi melayan mereka seperti musuh. Kerana mereka telah memilih untuk bersama di pihak musuh, maka Nabi kata ini adalah musuh. Maka seperti mana Nabi berperang dengan orang kafir Quraisy, Nabi juga berperang dengan Bani Quraizah. Lalu setelah dikepung Bani Quraizah selama hampir sebulan, maka mereka menyerah diri. Dan bila mereka menyerah diri, maka mereka menjadi tawanan perang. Namun Nabi SAW apabila memerintahkan Sa'ad bin Mu'adz untuk memberikan penghakiman beliau terhadap tawanan-tawanan perang ini, maka Sa'ad bin Mu'adz berkata bahawa perempuan dan anak-anak kecil dijadikan tawanan perang. Ya, dijadikan tawanan, dijadikan hamba. Tetapi bagi lelaki mereka perlulah dibunuh. Okay, mereka perlulah dibunuh. Okay, maka dibunuhlah semua lelaki Bani Quraizah pada ketika itu. Okay, melainkan lelaki-lelaki dari kalangan anak-anak kecil. Okay. Cara yang terselamat daripada peristiwa Bani Quraizah ini adalah seorang perawi hadis yang masyhur yang bernama Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Ini antara perawi hadis yang masyhur. Kalau nak tengok antara hadis-hadis yang kuat, maka antara hadis yang kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Al-Quradhi maksudnya daripada Bani Quraizah. Okay. Dan setelah kita mengetahui dan pada penghujung cerita berkenaan dengan peperangan Uhud, maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana para sahabat yang mati syahid di dalam peperangan Uhud, maka mereka mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan kemudiannya bagi mengakhiri cerita tentang Uhud ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan merakamkan. Okay, kerana apa? Kerana kita dihidangkan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah yang sudah diolah. Okay, peristiwa bersejarah yang sudah diolah. Macam mana nak conteng ni? Ada dekat sini. Dan telah diolah. Okey. Conteng pula. Kita dihidangkan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang telah diolah. Okey, di mana olahan-olahan ini menyebabkan ada beberapa peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah yang telah diubah. Dan perubahan ini menyebabkan orang memandang rendah kepada Islam. Contohnya, saya bagi contoh apa yang berlaku. Yang pertama, antara benda yang diceritakan yang banyak disebarkan di dalam buku-buku sejarah adalah bagaimana Nabi SAW membesar di kalangan orang-orang jahiliah. Ya, orang jahiliah. Tetapi mereka bukanlah orang-orang gasar, bukanlah orang-orang barbarik, orang-orang liar yang tidak ada tamadun. Mereka ada tamadun, cuma mereka mengamalkan tamadun tamadun yang liar. Okay, tapi mereka ada tamadun kerana mereka ada perniagaan, mereka ada bahasa, penulisan, mereka ada sistem pentadbiran. Okay, so mereka mempunyai satu tamadun yang hebat. Cuma tamadun mereka adalah tamadun yang merosakkan. Okay, itu dia. Okay. Itu berkenaan dengan situasi di mana penduduk Makkah Al-Mukarramah dinilai sebagai seorang kumpulan yang liar. Lalu orang Islam, para sahabat Nabi ni semua datang daripada golongan yang liar, yang kasar, yang melayan orang semua dengan peperangan, asyik nak bunuh orang dia. Nampak dia punya kesan dia. Apabila kita menerima cerita-cerita seperti ini, maka menyebabkan golongan pertama, iaitu golongan zaman Nabi SAW dan para sahabat mendapat serangan-serangan yang begitu dahsyat. Kerana liarnya menyebabkan wal'iyazubillah Nabi berkahwin dengan bilangan yang ramai. Okay, orang Islam mengambil hamba lalu dijadikan gundik-gundik. Okay, kerana kehidupan masyarakat Arab yang liar, kata mereka. Tapi Arab adalah kehidupan yang bertamadun. Cuma Nabi membetulkan tamadun Arab yang tamadun Arab tu dah cantik dah, cuma ada beberapa perkara yang merosakkan hubungan
merosakkan peribadi dan merosakkan hubungan masyarakat. Saya kehilangan. Wah, apa kena ni? Dekat sini kita boleh conteng kot, insyaAllah. Saya cuba. Boleh draw. Okey, baik. InsyaAllah. Antara fakta sejarah yang diseleweng juga adalah bagaimana di sana ada peperangan yang begitu besar berlaku antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Talib. Sampai dikatakan kerana peristiwa Muawiyah tidak bersetuju dengan Ali menjadi khalifah. Okey, maka Muawiyah memberontak melawan Ali dan berakhirnya sehingga kemuncaknya adalah peperangan Siffin. Okey, di mana peperangan Siffin ini diceritakan dalam buku sejarah sehingga 1 juta orang Islam meninggal dunia disebabkan oleh peperangan civil war. Kerana peperangan domestik ini menyebabkan 1 juta orang. Tapi kita yang mendengar cerita ini, setiap peperangan ni dia mesti ada kesan dia. Kalau kita pergi dekat Yarmouk, kita pergi dekat Badar, kita pergi dekat Uhud, kita nampak kesan peperangan. Kubur para syuhada, kawasan medan peperangan, kesan daripada peperangan mesti akan ada. Pergi kat Jordan, kita akan jumpa dekat Mu'tah, dekat Yarmouk, kesan daripada peperangan. Tapi apabila diceritakan peperangan Siffin yang melibatkan 1 juta orang Islam, dan kemudiannya bila kita cari dekat mana 1 juta orang Islam, bila peperangan yang melibatkan 1 juta orang Islam, sudah tentu dia punya kubur dia akan ada banyak, dia punya casualties dia akan ada banyak orang yang meninggal dunia, orang yang sakit, so peristiwa sejarah dia tak berhenti setakat 1 juta orang perang. Tetapi akan ada kesan daripada peperangan tersebut. Namun kesan ini tidak ada, tak nampak. 1 juta orang perang tapi tak ada langsung kesan. Kubur tak ada, orang cedera tak ada, orang letak batu peringatan pun tak ada. Tak ada, memang tak ada langsung. Lalu bagaimana kita boleh menerima peristiwa-peristiwa bersejarah yang dirakamkan di dalam buku-buku sejarah yang mendakwa bahawa orang Islam ini adalah orang-orang yang jenis macam ni. Perang sesama sendiri pun sampai 1 juta orang. Okey, dan begitu banyak lagi tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada orang-orang Islam. Okey, lalu kita sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, antara tanggungjawab kita adalah untuk membersihkan sejarah Islam daripada dicemari oleh tuduhan-tuduhan seperti ini. Okey, maka Nabi SAW, Allah SWT pada pengakhiran penceritaan tentang peperangan Uhud ini, maka Allah SWT menceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman yang telah gugur syahid di medan peperangan Uhud. Okay, di mana Allah Ta'ala menceritakan tentang anugerah yang Allah SWT sediakan kepada mereka. Okey, lalu kita hari ini kita masuk pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke 180 hingga 186. Ini ayat yang agak panjang. Okey, kita akan cuba ringkaskan ayat ini seberapa yang boleh. Sebelum tu kita baca dulu ayat ni, insya-Allah. Bacaan yang hadar, laju. Saya minum air. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Ini ayat ke-180 hingga ayat ke-186 daripada surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat ini, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Ayat ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada satu golongan manusia, yang mana manusia ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka ini yabkhalun. Yabkhalun. Mereka adalah golongan-golongan yang bakhil. Bakhil yakni dalam erti kata mereka amat kedekut dalam nak membelanjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Okey, baik, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ni bahawa mereka ni ya bakhalun. Okey, benda yang kita kena tahu bahawa bakhil ini dia bukan hanya pada harta. Okey, bila kita tengok cerita contohnya P. Ramlee lah katakan. P. Ramlee bila dia buat cerita haji bakhil, dan haji bakhil ni adalah kedekut dari segi harta. Okey, walau bagaimanapun kedekut yang Allah Subhanahu wa taala masukkan al-bukhl bukan hanya daripada harta. Kerana itu Allah taala sebut dekat belakang ni bima atahumullahu min fadlih. Okey, yang ni kena ingat min fadlih, kelebihan. Okey, setiap manusia akan ada kelebihan dia. Okey, ada orang kelebihannya dari segi harta. Okey, ada orang kelebihannya dari segi fizikal. Okey, fizikal yang hebat. Ya, ada orang kehebatannya dari segi ilmu, pengetahuan. Ada orang kehebatannya dari segi apa lagi kehebatan yang ada pada manusia. Okay. Kemampuan dia untuk berfikir, kemampuan dia untuk berinteraksi dengan orang lain. Maka setiap orang ada keunikan dan kelebihan diri sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut kelebihan itu adalah satu benda yang Allah taala anugerahkan kepada manusia. Atahumullah. Allah taala yang berikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kelebihan ini, okay, Allah taala boleh bagi semua kelebihan ini pada semua manusia. Katalah kita ada, saya buka whiteboard sekejap ya. Katalah kita ada kita tak ada whiteboard kat sini. Okey, tak apa. Tak apa. Boleh share pula tak ada whiteboard. Okey. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa min fadlih, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Lalu kelebihan ini, kita ini adalah vessel. Tahu vessel tak? Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan
nikmat Allah Ta'ala. Ni nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak sampai kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh straight dia bagi. Terus sampai manusia. Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus sampai manusia. Mana setiap manusia ni pandai, dia sama, bijak dia sama, kaya dia sama, kuat dia sama, handsome dia sama, cantik dia sama. Allah Ta'ala boleh bagi kepada manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberitahu pertamanya, setiap perkara itu mesti melalui sebab ataupun proses. Kena ada sebab. Okay? Sakit mesti ada sebab. Nak kaya mesti ada sebab. Nak pandai mesti ada sebab. Okay? Nak kuat badan, nak sadur mesti ada sebab. Muka nak cantik, nak flawless mesti ada sebab. Okay? Sebab ini, kadang Allah Ta'ala memberikan sebab ini direct kepada manusia. Kita tengok macam peristiwa Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa AS dan Khidir, yang sebahagian orang kata Khidir ini adalah Nabi. Dan sebahagian lagi mengatakan bahawa Khidir ini adalah orang yang saleh. Okay. Lalu Allah Ta'ala boleh bagi terus. Seperti mana ilmu Allah Ta'ala bagi direct kepada Khidir. Okay. Seperti mana ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi direct kepada Adam AS. Okay. Dan ada keadaan-keadaan di mana Allah Ta'ala menggunakan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjadi vessel, untuk menjadi sebab, untuk menjadi kerangka kepada sebab ini dimasukkan dalam orang ni, lalu orang ini yang menyampaikan kepada manusia. Okay, lalu bila Allah Ta'ala bagi pada orang ini tanggungjawab yang sama, katalah contoh ilmu kan. Ilmu. Allah Ta'ala bagi ilmu kepada para Nabi melalui Jibril alaihissalam. Okay, Jibril adalah vessel yang yang mengambil ilmu ini lalu disampaikan kepada manusia. Alaihissalam. Okay, dan disampaikan kepada Nabi SAW. Minta maaf. Okay, bukan semua manusia, pada Nabi SAW. Okay. Dan Nabi pula adalah vessel yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan untuk menyampaikan ilmu daripada Allah Ta'ala pada Jibril, pada Nabi SAW dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Okay. Lalu bila Allah Ta'ala bagi pada vessel ni, Allah Ta'ala bagi dengan sesuatu yang dinamakan tanggungjawab. Tanggungjawab ataupun taklif. Bila Allah Ta'ala bagi, kita ada pilihan. Okay, kita ada pilihan. Kita ada pilihan sama ada untuk kita terima ataupun tidak. Okay, bila Jibril datang, Nabi SAW datang pada kita, maka kita diberi pilihan sama ada kamu nak terima tak ilmu ni atau tidak. Okay. Kalau kamu terima, ada tanggungjawab dia. Okay. Kalau kamu tak terima, maka tak adalah tanggungjawabnya. Okay. Tetapi ada implikasi lain kalau kamu tak terima. Okay. Macam contoh, okay. Nabi SAW bawa datang kepada kita cara solat. Lalu Nabi ajar solat itu begini, begini dan begini. Lalu bila Nabi hidang pada kita, kita ada pilihan. Nak terima ke tak nak terima? So kita pun kata, kalau aku tak terima ni, tak adalah tanggungjawab untuk aku cerita pada orang lain. Tapi kalau kita tak terima ilmu tersebut, boleh tak kita menunaikan solat? Kita tak boleh tunaikan solat. Melainkan kita terima benda ni daripada Nabi SAW. Lalu bila kita terima, maka ada tanggungjawab yang kita kena laksanakan. Dan tanggungjawab ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya pada kita. Tanggungjawab ini sebab tu Nabi bagi tahu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang akan diberikan tanggungjawab. Berbeza mengikut keadaan. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia tanggungjawab dia sebagai Nabi. Okay, ada orang jadi raja. Okay, ada orang jadi PM. Ada orang jadi ketua keluarga. Jangan pandang rendah pada ketua keluarga. Ada orang Allah Ta'ala pilih jadi mak. Okay, mak ni kena jaga harta suami dia, kena jaga anak-anak dia. Okay, so ada tanggungjawab. Okay, ada tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Okay, seperti mana kalau ilmu, kita nampak pada ilmu. Ilmu diberikan melalui para ulama. Okay, ilmu diberikan melalui para ulama. Kenapa tak? Kuat dah ni. Ini kejap. Okey, ilmu katalah ilmu diberikan pada para ulama. Mana dia? Kita ambil bawah sikit.
Ni tempat yang kosong. Sebab saya pakai PDF ni, dia tak boleh kosong. Okey. Baik, katalah. Okey. Ilmu. Kita ada ilmu. Okey. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam diri para ulama. So, para ulama ni adalah vessel yang Allah Ta'ala gunakan. Allah Ta'ala dah sebut dah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan jaga agama ni, kami akan jaga Quran ni melalui para ulama. So, para ulama ni ada tanggungjawab dia dan para ulama kena sampaikan pada manusia. Ulama ni tak buat tanggungjawab dia, apa akan jadi? Para ulama, para ustaz-ustaz, apabila tok-tok guru, doktor-doktor, engineer-engineer yang diberi ilmu, lalu dia tidak tunaikan tanggungjawab dia, manusia akan kritik dia. Kamu diberi ilmu tapi kamu tak sampaikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya pada dia, apa yang kamu buat dengan ilmu yang aku bagi pada kamu? Orang lain nak belajar ilmu punya susah. Ada orang dari pedalaman susah nak belajar ilmu. Tapi kamu yang duduk dekat bandar ni dapat ilmu senang je. Okay, kalau nak pergi universiti senang. Okay, nak ketip-ketip dekat Google pun senang. So ilmu ada di sekeliling kamu. Lalu kalau kamu dapat ilmu ni, apa yang kamu buat? Okay, kamu tak sampaikan kepada manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran ataupun balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Okey. Begitu juga pada orang yang diberikan harta. Okey. So orang nampak pada ilmu je, para ulama ni kena buat kerja, ulama ni kena kerja sampai sebab tu para ulama ni dieksploitasi. Golongan-golongan yang mengajar ni dieksploitasi. Para guru semua orang ambil take for granted. Guru ni ada tanggungjawab, kamu mengajar, kena mengajar. Ulama kena sampaikan ilmu agama dan jangan minta balasan. Jangan minta duit, jangan minta bayaran apa semua. Okey, so kena buat kerja sebab apa? Kamu ada ilmu, tanggungjawab kamu untuk sebarkan ilmu. Baik, dia yang berharta. Dia rasa harta tu bukan sama juga. Harta ni Allah Taala jadikan orang-orang kaya sebagai vessel. Orang-orang kaya ni sama seperti ulama. Para ulama ni, para ahli ilmu ni, okay, dia adalah vessel untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Orang-orang kaya adalah vessel untuk Allah Ta'ala sampaikan harta kepada semua manusia. Okay, sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala kata apa? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. Ada orang yang bila Allah Ta'ala bagikan harta, stop kat sini je. Stop kat sini. Sini je stop. Okay. Lalu Allah Ta'ala kata mereka ini yaknizun. Yaknizun iaitu mengumpulkan harta. Okay. Dan kalau kita tanya, kumpul harta ni apa tujuan sebenarnya? Apa tujuan sebenar kita kumpulkan harta? Ada orang kata, alah ustaz tanya ni sebab ustaz tak ada harta. Siapa kata kita tak ada harta? Okay. So, mengumpulkan harta ni sebenarnya cuma bagi satu tujuan yang jelas. Kenapa kita kumpulkan harta? Dan kalau orang yang kumpulkan katalah untuk masa depan dia, dan dia perlu untuk masa depan dia dan anak-anak dia mungkin ada 1 juta contohnya. Yang tak cukup ni kita fahamlah. Tapi ada orang yang kumpul sampai 1 bilion. Ada orang yang lagi bangga keluar ratusan bilion, puluhan bilion harta mereka. Okey, lalu kita pun pelik dan kita bertanya, apa sebabnya kumpul harta sampai banyak ni? Melainkan untuk kepuasan nafsu, betul tak? Kepuasan nafsu kita. Nafsu kita nak lagi. Padahal kita tidak memerlukan. Anak kita pun tak memerlukan, cucu kita pun tak memerlukan. Bahkan mereka pun boleh jadi kaya dengan sendiri dengan usaha mereka. Dan bahkan ada sebahagian orang pun dia tak setuju, dia tak nak terima harta daripada. Dia suka untuk usaha sendiri. Kerana Nabi Daud alaihissalam, Nabi SAW beritahu, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ay ya'kula min amali yadih. Tidak ada makanan yang lebih baik seseorang tu masukkan di dalam mulutnya, lebih baik daripada apa yang diusahakan dengan kedua tangannya sendiri. Dengan tangan dia usahakan sendiri, lalu dia dapat hasil, lalu dia makan benda tu atau dia berikan nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggungan dia. Okey. Lalu kerana tu kita kena faham, bila mana Allah Ta'ala bagi harta kekayaan, lagi banyak Allah Ta'ala bagi, maksudnya lagi banyak orang dia kena cari. Lagi banyak. Kalau ada seorang tu dia boleh bangga dengan kekayaan, tiba-tiba dengar ada orang miskin sini, ada orang tak cukup makan,
ada orang mati kerana kebuluran, maka kita akan ditanya. Tak kira orang beriman ke tak beriman ke, semua akan ditanya. Okay, sama macam para ulama ni. Ulama ni ada ulama-ulama bukan Islam. Mereka turut akan ditanya. Kenapa tak sampaikan ilmu pada orang? Tapi biasanya yang ilmu ni mereka sebarkan. Okay, cuma pada orang yang berharta. Orang yang Allah Ta'ala bagi kekuasaan. Okay, dapat kuasa. Lalu kuasa ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh untuk urus tadbir manusia. Okay, untuk urus tadbir alam dan manusia. Okay, alam dan manusia. Okay. Lalu ni bila diberikan kekuasaan dia stop kat sini je. Okay, dia stop kat orang yang berkuasa je. Dah mereka tidak lagi memikirkan bagaimana untuk mengurus tadbir alam. Tengok alam jalan berlopak sana sini buat tak tahu, pokok ditebang sana sini, air tak ada, longkang tersumbat. Alam tak dijaga. Binatang-binatang pupus. Apa lagi yang berlaku pada alam ini? Pencemaran udara. Okay, lalu patutnya yang diberikan kuasa ni Allah Ta'ala sampaikan kepada dia, angkat darjat dia lebih daripada orang lain. Kerana Allah Ta'ala nak dia sampaikan kuasa dia tu digunakan untuk mengurus tadbir alam, untuk urus tadbir manusia, supaya tidak ada orang yang menzalimi, tidak ada orang yang dizalimi, semua dapat merasai keadilan, semua dapat rasa ihsan, perbuatan baik seorang sama lain manusia, dapat hidup berkasih sayang, tidak ada benci-membenci, tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan. Itu tujuan Allah Ta'ala beri kuasa sebenarnya. Tapi apa jadi? Manusia, okay, kita kata kita dah dapat kuasa, contohlah seorang, kita kata kuasa, kita nak bagi kuasa kat mana? Manager lah, manager. Okay, manager perniagaan. So manager jawatan yang tinggi. Saya bawah dia ada eksekutif, berapa banyak eksekutif bawah dia? Okey, lalu manager ni jawatan dah tinggi tapi dia tetap target untuk sampai CEO. Kenapa? Okey, kerana kepuasan. Tak ada sebab lain. Kerana kepuasan diri dan kepuasan nafsu je. Okey, dan kita tak kata masalah. Kerana benda ni semua terpulang pada kerajinan dan usaha masing-masing. Okey, tapi yang kita nak sentuhkan adalah kenapa nak cari pasal? Bila lagi banyak kuasa, lagi banyak ilmu ni, melainkan ni je, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat ilmu ni khusus pada Nabi SAW, zidni ilma. Allah Ta'ala suruh kita minta lebih banyak ilmu. So Allah Ta'ala tak minta kita suruh kita banyakkan harta, kita tak banyak kuasa. Tapi yang ni kita tak minta. Yang Allah Ta'ala suruh minta kita tak minta, yang ni kita duk minta. Okay, sedangkan kita tahu lagi banyak harta, lagi banyak kuasa, maka lagi besar tanggungjawab kita. Kerana kita adalah vessel. Seolah-olah Allah Ta'ala bagi tahu pada ni, okey, ni ada rezeki, nikmat, siapa nak tolong sampaikan kepada manusia. Maka kita pun menawarkan diri kita, ya Allah, aku nak, bagi pada aku. Tapi bila sampai pada kita, tiba-tiba kita simpan kat kita je. Tak menjalankan amanah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta. Sebab tu Allah Ta'ala kata, innahu kana zaluman jahula. Bila manusia ni meminta amanah, maka sifat dia, keadaan dia bila dia meminta amanah tersebut, untuk kuasa ke, untuk ilmu ke, untuk harta ke, maka zalum. Dia dah memang sifat dia tu tengah zalim. Zalum, dia tak akan menjalankan amanah. Lawan kepada zalim adalah amanah. Jahul, dan dia dalam keadaan jahil. Dia tak tahu apa yang dia sedang buat, apa yang dia sedang minta. Dia sedang meminta seolah-olah kata, okey, Allah Ta'ala kata sampaikan pada orang, dia tak buat, lalu seolah-olah dia minta kena azab, seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, sebab tu kita berhati-hati. Kita berhati-hati. Setiap benda yang Allah Ta'ala beri kepada kita min fadlihi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita sampaikan. Jika tidak, Allah Ta'ala namakan kita sebagai al-yabkhalun. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairan lahum. Allah Ta'ala kata, janganlah orang-orang yang bakhil dalam nak berkongsi apa kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada dia, huwa khairan lahum. Okay, dia merasakan itu yang terbaik untuk diri dia. Okay, orang yang simpan harta, maka dia rasa, ini terbaik untuk diri aku. Orang yang belajar bersendirian, dia belajar, dia tambah ilmu sampai dapat PhD, dan dia tak mengajar, maka dia rasa, bagus, hebat aku ni, ada PhD, dapat jadi doktor, dapat jadi profesor, dapat anugerah itu, anugerah ini. Tapi ilmunya tidak diberikan, tidak dikongsikan dengan masyarakat. Maka dia pada diri dia, dia rasa khairan lahum. Benda ni baik untuk diri dia. Okay, kuasa ni baik untuk diri dia. Boleh memelihara dia, boleh memelihara, boleh bagi
double standard untuk diri dia dan keluarga dia. Okay? Lalu dia merasakan huwa khairan lahum. Tapi Allah Ta'ala kata bal huwa syarrul lahum. Kalau dia menyedari bahawa apa yang ada di sebalik kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni, maka dia akan tahu bahawa bal huwa syarrul lahum. Benda itu adalah satu keburukan pada diri dia. Kerana apa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kerana pada hari pada hari kiamat nanti dia akan dibebankan, sayutawwaqun. Dibebankan sama ada diletakkan di atas belakang dia. Kita nak letak bebanan kat orang, sama ada kita letak atas kepala, kita letak atas bahu, letak atas belakang. Ataupun kita sangkutkan pada leher dia. Okay, bebanan. Kadang-kadang, ialah bebanan bila kita nak letak atas orang, itulah tempat-tempatnya. Maka Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri ini, jika tidak disampaikan kepada orang di sekeliling dia, masyarakat di sekeliling dia, maksudnya dia tidak menjalankan amanah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta daripada dia, maka dia akan dibebankan dengan benda itu pada hari kiamat nanti. Macam orang yang Nabi SAW menyebutkan tentang man zalama qaida shibrin minal ard. Siapa yang melakukan kezaliman dengan qaida shibr. Shibr ni sejengkal. Sejengkal je, banyak mana tanah yang katalah orang tak ada jual tanah dengan satu kaki ke dua kaki ke. Orang tak beli satu kaki, dua kaki. Orang beli satu relung, dua relung, bahasa lama. 1 ekar, 1 hektar. Okay, tanah orang beli ikut ekar dan hektar besar. Okay, lalu apalah sangat sejengkal ni dengan 1 ekar, 1 hektar? Kita pun tak ada masalah sejengkal pun. Tapi Nabi SAW kata, man zalama qaida shibrin minal ard tuwiqahu yawmal qiyamati min 7 aradin. Siapa yang zalim qaida shibrin, sejengkal dia zalim orang pada isu tanah, maka Nabi SAW kata dia akan dibebankan dengan 7 lapisan bumi di atas. Sama ada disangkutkan pada leher dia. Bayangkan 7 lapisan bumi nak sangkutkan leher, jadi apa? Mati terus ha. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu balasan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan, tidak menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala pada fadlih, kelebihan-kelebihan yang Allah Taala berikan pada diri dia. Okey, dan Allah Taala sebut selepas itu walillahi mirathus samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Taala kata bagi Allah Subhanahu Wa Taala mirathus samawati wal ard. Allah Taala memiliki semua di langit dan di bumi. Okey, kenapa Allah Taala sebut macam ni? Sebab ada orang dia kata seolah-olah macam kenapa Tuhan duk bersoal? Macam itulah lebih kurang ayat dia. Okey, kenapa Tuhan duk bersoal? Hilang ke harta dia? Allah Ta'ala kata tak ada benda, tak ada efek pun pada Allah Ta'ala. Kamu buat ke, kamu tak buat ke, benda tu tak efek pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala memiliki mirathus samawati wal ard. Benda yang kamu ada tu pun Allah Ta'ala miliki. Harta-harta lain yang ada dekat bumi dan langit ni pun Allah Ta'ala yang memilikinya. Okey, so Allah Ta'ala tak perlu kepada kamu. Kalau kamu nak lawan harta Allah Ta'ala, memang tak terlawan. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu Wa Taala amat mendalam pengetahuannya terhadap apa yang kamu lakukan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapa yang betul-betul meminta amanah dan dia menunaikan amanah dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengetahui siapa yang mengambil amanah dan dia ambil kerana tidak mahu menunaikan amanah tersebut. Okey. Macam pesanan yang Nabi SAW berikan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat. Siapa yang mengambil amrah hadhil ummah yuridu itlafaha. Okey, siapa yang pegang urusan-urusan manusia, urusan-urusan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak mahu menunaikan tanggungjawab. Dia hanya nak pegang kuasa semata-mata. Dia bukannya nak menolong orang, bukan nak menunaikan tanggungjawab dia. Okey. Maka orang ini, apa kata Nabi SAW? Saya lupa. Dia punya belakang tu. Hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi orang-orang seperti ini. Bagi orang yang Allah Ta'ala akan binasakan mereka. Okay, kerana mereka melanggar perjanjian dan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Okay. Kemudian pada ayat yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, kata Allah Subhanahu Wa Taala,
kata sebahagian daripada manusia yang berkata alladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Okey, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala minta keluarkan harta ni? Kerana kita kaya dan Tuhan tu miskin, kata mereka. Siapa mereka ni? Kurang ajarnya mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita tak tahu siapa, melainkan setelah kita membaca sababun nuzul, sebab turun ayat, baru kita akan tahu siapa mereka ni. Kita habiskan ayat ni dulu, kemudian kita tengok sababun nuzul dia. Sanaktubu ma qalu, Allah Subhanahu Wa Taala kata kami akan rekodkan, kami akan tulis, catatkan setiap apa yang mereka tuturkan. Dan Allah Taala kata waqatlahumul anbiya. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala syadidul iqab dan azizun zuntiqam. Allah Taala bila membalas, Allah Taala memang balas betul-betul. Okey, pernah tak kita gaduh? Okey, suami dan isteri bergaduh, biasalah kan. Okey, sedangkan lidah pun selalu tergigit. Ini kan pula suami dan isteri. Okay, so mesti ada benda-benda yang tak kena. Okay. Dan kadang-kadang kita punya pergaduhan tu, kita kena berhati-hati. Jangan buat perangai orang munafik. Bergaduh tu perkara biasa. Tetapi idza khasama fajar. Apabila kita bergaduh, kita melampau. Okay, maksudnya contoh, kita bergaduh pasal satu isu. Okay, kita bergaduh pasal satu isu, contohnya. Isu apa? Apa benda isunya? Isu yang biasa menjadi pergaduhan. Apa dia? Kemas rumah. Okey, siapa nak kemas rumah? Siapa nak basuh dapur? Giliran membersihkan rumah. So bila kita bergaduh, masalah kita adalah pada isu tu je, kemas rumah. Tetapi kadang-kadang ada sebahagian orang, dari sama ada suami atau isteri, jangan cakap isteri je, jangan cakap suami je, benda ni adalah perangai manusia. Dia bukan spesifik untuk perempuan atau lelaki. Okey, kadang-kadang ada orang melampau-lampau. Okey. Kisahnya adalah untuk kebersihan rumah, giliran untuk bersih. Okay. Tapi bila dia bergaduh tentang giliran bersih ni, masuk cerita yang lama. Awak ni, saya dah dibebankan dengan mahar yang mahal. Okey, saya dah sekian-sekian nak menanggung awak, pula kena bayar berapa pula bulanan nafkah. Okey, yang ada pula isteri pula kata, awak bernasib baik, saya punya 100 lelaki bergatur nak dapat saya pilih awak. Okey, ini 10 tahun lepas tengok awak buat apa kat saya. So, apa kaitan mahar nafkah 100 lelaki 10 tahun lepas dengan giliran bersih? Tak ada kaitan. Settlekan isu tu dulu. Okay? Settlekan isu tu dulu. Okay? Okay. So, bila kita bergaduh dan kita melibatkan ni semua ni, kita telah melampau. Sebab apa? Kita punya masalah adalah pada giliran kebersihan. Bukannya nak kaitkan semua dengan kehidupan dia, dengan ibu bapa dia, dengan zaman remajanya, dengan zaman mudanya. Kita tak ada kaitan dengan benda tu. Tak usah melampau-lampau. Okay, yang boleh melampau dalam menghukum ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala zuntiqam. Allah Taala kata maha membalas. Allah balas. Okay, maksudnya Allah Taala bila nak hukum seseorang, bukan hukuman satu yang mereka buat tu je. Tapi Allah Ta'ala akan plus. Dulu kamu buat ni. Yang boleh buat macam tu hanya Allah Ta'ala. Kita buat macam tu, Nabi kata apa? Idza khasama fajar. Bila seseorang tu bergaduh lalu dia melampau dengan sebut benda-benda yang tak ada kaitan, maka ini perangai orang munafik. So hati-hati. Okay? Hati. Okay. So sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Okay. Waqatlahumul anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya menghukum mereka kerana kata-kata mereka yang mengatakan bahawa Tuhan itu fakir. Okay, Tuhan itu fakir dan kami aghnia. Kami ni orang-orang kaya. Okay, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala turut menghukum mereka kerana perbuatan yang mereka sangat gemar buat. Apa dia? Membunuh para nabi. Apa dia ni orang-orang yang jenis membunuh para nabi ni? Waqatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Dahlah bunuh para nabi dan bunuh pula tak ada sebab. Ada sebab yang kukuh untuk bunuh nabi. Katalah wal-iazubillah, nabi tu bunuh orang. Bolehlah kita hukum. Okey, sebab bunuh hukuman dia bunuh, qisas. Okey, tapi tak ada sebab untuk mereka membunuh para nabi dan para rasul yang Allah Taala utuskan pada mereka.
Okey, maka Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya bagi hukuman ni, tapi Allah Taala doublekan dengan hukuman. Sebab tu Allah Taala bila menghukum, Allah Taala, Nabi SAW kata apa? Innallaha la yumli. Maksudnya Allah Taala memberi ruang. Ruang. Allah Taala kata, oh, orang ni buat salah, Allah Taala tak hukum dulu, bagi ruang pada dia untuk bertaubat, untuk insaf. Tapi bila dia tak bertaubat, Allah Taala simpan dosa dia lagi. Dia dah buat satu kesalahan, Allah Taala bagi ruang untuk taubat, dia buat lagi. Simpan. Sampailah ke satu tarikh. Ini tarikh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sini waktu azab. Kalau +1 sampai sini +1, maka kat sinilah datangnya azab. Dan bila azab datang, dia akan cover semua ni balik. Dia bukan hanya sentuh yang dekat belakang tu, tapi dia akan cover semua kesalahan-kesalahan yang di depan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa mereka ini akan dihukum kerana kata-kata mereka sekarang, dan waqatlahumul anbiya, perbuatan kebiasaan adat mereka membunuh para nabi dan rasul. Dan apa hukuman dia? Wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Dan kami berkata kepada mereka, rasakanlah adzabal hariq, api yang panas membakar ini. Lalu bila ada manusia yang mempertikaikan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala hukum manusia? Maka Allah Taala kata, dzalika bima qaddamat aydikum. Allah Ta'ala tak hukum kerana Allah Ta'ala marah dan benci, tapi kerana perbuatan kamu sendiri. Perbuatan kamu sendiri. So tak ada orang. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata pada akhir zaman, pada ketika mana Allah Ta'ala memberi hukuman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata apa? Dalam hadis Qudsi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha. Benda yang kamu dapat pada hari akhirat ini adalah hasil amalan kamu semasa di dunia. Aku hanya uwafikum iyaha. Aku hanya membalas ikut sistem dia dah ada. Buat macam ni dapat pahala. Pahala. So pahala kadang-kadang dia mendatangkan rahmat Allah Taala. Rahmat masuk syurga. Ini sistem dia. Kamu buat dosa dapat kamu buat maksiat dapat dosa. Dosa ni mendatangkan kemurkaan. Kadang-kadang boleh pergi ke syurga, tapi kebiasaannya dia pergi ke neraka. Yang ni kita kena nampak. Sistem ni dah ada. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran banyak tempat dah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar wal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Berapa banyak ayat seperti itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala bawa datang. So sistem ni kita dah tahu. Lalu bila sampai dekat akhirat, bila Allah Ta'ala kata kamu masuk syurga, kamu masuk neraka, kenapa kita nak pertikaikan? Sebab tu Allah Ta'ala kata zalika bima qaddamat aydikum. Dan Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, siapa yang mendapat kebaikan, maka falyahmadillah, bersyukurlah dia pada Allah Ta'ala. Pujilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang dapat selain daripada kebaikan, maka janganlah dia kritik siapa-siapa pun melainkan diri dia sendiri. Sebab apa? Nak buat pahala atau dosa ini adalah pilihan diri dia. Diri dia. Tak ada orang paksa dia. Kalau paksa, Allah Ta'ala lepaskan daripada hukuman. Tapi bila datang dengan pilihan, dengan tatawwu', dengan tatawwu' ni maksud dia apa? Sukarela. Dia sukarela dia buat benda tu. Dia buat pahala, datang pergi solat dengan sukarela. Tak ada orang paksa dia solat. Dia buat dosa dengan sukarela, maka balasannya adalah syurga dan neraka Allah Ta'ala. Wa anna Allah laysa bizallamin lil abid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesekali tidak pernah menzalimi sesiapa pun di kalangan manusia. Kalangan makhluk Allah Ta'ala semua. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Baik, orang-orang yang menyebutkan Allah Ta'ala fakir dan mereka kaya, dan kemudiannya
mereka suka membunuh para nabi dan rasul, maka mereka ni juga takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala, terutama bila mana Allah Taala telah menurunkan azab kepada manusia. Okey, lalu mereka nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, cumanya tengok cara mereka nak melarikan diri daripada beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memberikan persoalan-persoalan dan kenyataan-kenyataan serta permohonan-permohonan yang sangat luar biasa. Okey, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Okey, lalu mereka berkata, kalau Allah Taala nak kami beriman kepada rasul ni, maka Allah Taala telah berjanji kepada kami. Okey, Allah Taala telah berjanji, ahida ilaina. Ahida daripada ahdun. Ahdun adalah perjanjian. Lalu mereka berkata, Allah Taala telah berjanji kepada kami bahawa Allah Taala akan bawa datang nabi-nabi dan rasul-rasul dengan biqurbanin ta'kuluhun nar. Okey, kalau makna literalnya adalah biqurban, dengan satu binatang korban yang dimakan oleh api. Okey, kerana ini yang berlaku pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Okey, di mana zaman Nabi Adam alaihi salam, anak Nabi Adam diperintahkan untuk melakukan ibadah korban, dan mereka berkorban, yang mana ibadah korban mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka korban tersebut akan dimakan oleh api, ta'kuluhun nar. Okay, tetapi apa yang mereka minta sebenarnya bukannya nak tengok binatang korban ke ataupun apa-apa benda korban yang dimakan api, tapi mereka nak tengok Nabi yang datang dengan keajaiban. Okey, dengan kuasa yang luar biasa. Sebab apa? Sebab mereka manusia biasa. Kalau semua manusia biasa, so mereka tak boleh nak terima. Okey, lalu perlukan keajaiban dan luar biasa. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Okey, ayat ini, ayat depan ni, li rasulin, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita tahu bahawa orang-orang yang bercakap, Allah Taala sedang bercerita tentang satu manusia yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni daripada depan ni, alladzina yabkhalun, kedekut. Kemudian qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Okey, dan mereka membunuh para nabi. Siapa dia manusia yang hidup pada zaman Nabi ni dan melakukan perbuatan-perbuatan ni semua? Okey. Lalu bila orang suruh dia beriman kepada Nabi SAW, dia kata, mai tunjuklah keajaiban. Apa Nabi punya keajaiban? Okey, lalu apa Allah Subhanahu Wa Taala kata pada Nabi SAW, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Telah datang sebelum aku, okey, telah datang sebelum aku, yakni Muhammad, rusulun, para nabi dan para rasul sebelum aku. Bukan seorang, bukan dua, tapi banyak. Sampai dikatakan bilangan nabi ni 300 lebih. 317, 313. Okey, dan ada sebahagian bilangan para nabi pula sampai ada sebahagian mengumpulkan sehingga 124,000. Okey, bilangan para nabi, dan semua para nabi ini telah datang dengan bil bayyinat, dengan mukjizat. Nabi tak datang tangan kosong. Allah Taala bagi mukjizat, kelebihan-kelebihan yang ada pada nabi yang mustahil boleh berlaku pada manusia biasa. Okey, kerana mukjizat ni, maksud mukjizat ini adalah melemahkan. Ini mukjizat kan? Mukjizat maksudnya melemahkan. Okey, maksudnya tujuan datang mukjizat adalah untuk melemahkan sesuatu kaum tu dengan benda yang paling power mereka buat. Okay, contoh kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh adalah golongan iramazatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Okay, mereka alladzina jabus sakhra bil wad. Mereka ni boleh bawa keluar batu-batu, boleh ukir batu. Okay, boleh buat apa sahaja dengan batu-batu. Batu-batu yang ada di kawasan bukit, kawasan gunung, maka mereka boleh buat apa sahaja. Okey. Lalu Allah Taala bawa datang Nabi Saleh alaihi salam. Okey, dan apa mukjizat Allah Taala bagi? So kalau dia orang boleh buat rumah daripada batu, okey, rumah batu, kaum Nabi Saleh ni boleh buat tempat mandi ke apa ke daripada batu. Okey. Lalu Allah Taala bagi tahu bahawa Nabi Saleh boleh bawa keluar unta daripada batu.
unta daripada batu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Okay? Dengan kepakaran dan kehebatan yang ada pada uh, kaum Nabi Saleh alaihi salam, mereka tak sampai ke tahap boleh bawa keluar benda hidup daripada batu. Okay? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan ni kepada Nabi Saleh. Nabi Hud alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan pada Nabi Hud. Apa mukjizat Nabi Hud alaihi salam? Siapa tahu? Mukjizat Nabi Hud alaihi salam. Mukjizat Nabi Hud ialah kaum Nabi Hud ni kaum yang petah berkata-kata. Kaum Nabi Hud, kaum petah berkata-kata, maknanya kalau kita ajak debat dengan kaum Nabi Hud, kita akan kalah. Itu hebatnya kaum Nabi Hud alaihi salam. Tapi Allah Ta'ala bila datangkan Nabi Hud alaihi salam, apa Allah Ta'ala kata? Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Hud ialah Nabi Hud kata pada kaum dia, kiduni jami'an thumma la tunzirun. Pakatlah kamu semua duduk, jom kita lawan berdebat. Aku seorang, kamu ramai. Aku akan kalahkan kamu. Thumma la tunzirun. Kamu tak akan dapat menentang dan menyamai aku, kata Nabi Hud alaihi salam. Itu mukjizat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada mereka. Mukjizat Nabi SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa mukjizat dia? Al-Quran. Kenapa? Al-Quran kenapa tak ada unta keluar daripada bukit ke? Kenapa tak ada seperti mana Nabi-Nabi terdahulu ke? Kenapa mukjizat Nabi adalah Al-Quran? Kerana orang Arab pada zaman Nabi SAW, mereka amat berbangga dengan bahasa. Mereka amat berbangga dengan bahasa dan mereka merasakan bahawa mereka lah golongan terbaik dalam mengamalkan bahasa sampai digelarkan bahasa Arab. Okey, golongan Arab ni, maka mereka amat berbangga dengan bahasa mereka. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala bawa turun Al-Quran, yang mana Al-Quran ni bila diperdengarkan kepada makhluk-makhluk, kepada manusia-manusia Arab pada zaman Nabi SAW, mereka teragak-agak. Okey. Mana tadi ayat dia? Mukjizat Al-Quran yang diberikan kepada Nabi SAW. Okay, mukjizat Al-Quran bila dibentangkan kepada orang kafir Quraisy, maka mereka jadi terkejut. Jadi terkejut dan mereka yakin bahawa ini bukanlah kalam manusia, tapi ia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna mukjizat, benda yang bersesuaian dengan keadaan kaum. Bukan Nabi SAW datang kemudian bawa mukjizat belah. Nabi ada mukjizat belah bulan. Tarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Okay, bulan terbelah, tapi berapa ramai orang beriman pada Allah Ta'ala disebabkan bulan terbelah. Okay, sebab mereka ni hidup dalam suasana sihir, tahu sihir. Okay, so bila mereka dah terbiasa dengan sihir, mereka nampak bulan terbelah, sihir. Mereka tak ada rasa apa-apa. Sedangkan benda tu ajaib, sangat hebat, bulan terbelah. Okey, tetapi kerana mereka hidup dalam keadaan sihir, mereka rasa benda tu tak ada masalah. Tapi bila dengar Al-Quran, mereka tahu, wah, hebat, ini bukan kalam Muhammad. Ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nampak? Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Allah Taala kata, wahai Muhammad, beritahu kepada orang-orang tu bahawa telah datang nabi-nabi dan rasul sebelum kamu, sebelum aku, kata Nabi untuk Nabi SAW, bil bayyinat, dengan mukjizat, wa bil ladzi qultum, dan bahkan ada nabi yang datang dengan qurbanin ta'kuluhun nar. Nabi bawa benda korban lalu api makan korban apa yang dikorbankan oleh nabi tersebut. Tapi apa yang kamu buat? Fali ma qataltumuhum. Kamu tetap bunuh orang tu. Lalu kalau kamu minta mukjizat daripada Muhammad, untuk apa? Sebab kalau diberikan mukjizat seperti mana yang kamu nak sekalipun, kamu akan bunuh, kamu akan musuh dan perang dengan Muhammad. Sama je. Okey, falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Melainkan kamu dapat bagi alasan kenapa kamu bunuh para nabi dan rasul sebelum kamu. Mereka datang bawa mukjizat, tapi kamu tetap bunuh, kamu tetap cederakan mereka. Kamu tetap tolak ajaran mereka. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wabilladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Okay. Allah Taala kata kepada Nabi SAW, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Wahai Muhammad, jika mereka mendustakan kamu, okay, jika orang-orang ini yang Allah Taala tengah cerita tentang mereka ni, mereka mendustakan kamu.
tak percaya bahawa kamu ni Nabi, tak percaya kepada Al-Quran, tak percaya kepada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka jangan kamu bersedih ya Muhammad, jangan kamu berputus asa. Kerana kudziba rusulun min qablik. Kerana rasul-rasul sebelum kamu tu kudziba, telah didustakan. Sama aja benda yang datang pada kamu ni telah datang pada nabi-nabi dan rasul sebelum kamu. Okay, bahkan nabi-nabi dan rasul sebelum kamu juga diberikan seperti mana apa yang kamu diberikan. Kamu diberikan Al-Quran, maka mereka ada ja'u bil bayyinat. Mereka datang dengan penerangan-penerangan, dengan mukjizat-mukjizat, waz-zubur, dan kitab-kitab. Okay, wal kitabil munir. Dan mereka ada yang diberi zubur ni adalah helaian-helaian ataupun lembaran-lembaran yang diletakkan dalam satu daftar. Okay, dalam satu daftar, dalam satu seolah-olah buku, itu zubur. Okay. Wal kitabil munir, dan kitab ini adalah kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yang sifat kitab ini adalah al-munir, yang menerangi, okay, yang memberi penerangan. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi SAW untuk memujuk hati Nabi, untuk memberi semangat kepada Nabi SAW, kerana kaum dia tak nak terima Nabi SAW. Lalu Allah Taala kata, kalau kamu berhadapan dengan pendustaan mereka, semua Nabi dan Rasul pun telah melalui perkara yang sama. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan dha'iqah, akan merasai kematian. Nama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kenapa ada kematian ni? Supaya berlakunya proses pemindahan kamu daripada alam dunia ni ke alam akhirat. Okay. Dan sampai pada hari akhirat, di alam akhirat, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu akan mendapat balasan-balasan dan ganjaran-ganjaran daripada perbuatan kamu. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Okey, maksudnya dia dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka itulah kejayaan dan itulah kemenangan. Faqad faz. Okey, kita semasa di dunia ni kita boleh berbangga dengan amalan yang banyak, zikir yang banyak kita buat tiap-tiap hari, guru-guru, ustaz-ustaz yang mengajar ni dia rasa lagi banyak benda kebaikan yang dia dah buat, tapi itu bukan kejayaan yang sebenar. Kejayaan yang sebenar adalah pada hari akhirat apabila zuhziha 'anil nar, apabila kita dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah kemenangan yang faqad faz, kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah perhiasan-perhiasan keduniaan ini melainkan mata'ul ghurur. Mata' ni benda-benda yang al-ghurur, yang menipu. Okey, sebab apa? Bila kita tengok perhiasan-perhiasan dunia ni, kita tengok emas, gelang, suami, isteri, anak-anak, kita rasa sayang pada dunia kita, betul tak? Sampai kita nak berpisah pun ada sebahagian orang pun dia susah nak berpisah. Okay, bila ada kematian susah nak berpisah. Tapi apabila dia tahu bahawa dunia ini hanyalah mata'ul ghurur. Okey, mata', bahan-bahan, kemewahan-kemewahan, benda-benda yang ghurur, menipu. Al-ghurur maksudnya menipu. Okey. Okey, kenapa menipu? Kerana bila orang tengok harta-harta dunia ni, dia akan menyebabkan mereka tinggal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mereka dah tak mencari akhirat, tak mencari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi fokus mereka adalah pada kehidupan dunia. So sebab tu berhati-hati. Okay, seorang al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang bijak ialah orang yang sentiasa muhasabah diri dia dan dia beramal untuk selepas kematiannya. Okay, itu orang-orang yang bijak. Okay, kata Nabi SAW. Dan kemudiannya pada ayat 186 yang terakhir, latublawunna fi amwalikum. Kamu akan diuji pada harta-harta kamu. Wa anfusikum, pada diri kamu.
harta kamu ada ujian kesenangan, harta melimpah ruah. Ada ujian kesusahan, apa harta. Natublaunna fi amwalikum wa anfusikum, dan kamu akan diuji pada diri kamu sendiri. Okay, diri kamu, kadang-kadang kita ada keinginan, kita ada nafsu. Apa yang kita buat dengan nafsu kita? Kita halang dia ke? Kita bagi dia apa yang dia nak ke? Apa yang kita buat dengan nafsu kita? Wa anfusikum, apa lagi? Kita rasa kita ada kuasa, kita boleh buat apa yang kita nak. Okay, so Allah Ta'ala kata la tublawunna fi amwalikum. Kamu akan diuji pada harta kamu. Nak tengok ujian kamu berjaya ke tak. Sebab tak kira lah harta kita banyak ke harta kita sikit ke, hati mesti kena sentiasa ikat dengan Allah Ta'ala. Zikir kita tak cukup ke, hati kena sentiasa ikat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adhan kathira. Wahai Muhammad dan orang-orang beriman bersama dengan Nabi SAW, wala tasma'unna minal ladhina utul kitab. Kamu akan mendengar kata-kata cacian, kata-kata kesakitan. Okey, yang mana diberikan oleh ahli kitab, alladhina utul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Okey, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang asyraku, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu pada kita. Musuh bagi orang Islam adalah ini. Alladzina utul kitaba min qablikum, iaitu Yahudi dan Nasrani. Wa min alladzina asyraku, mereka yang melakukan kesyirikan. Ibadah yang melakukan kesyirikan adalah Buddha. Lagi Kristian. Okay, melakukan Kristian ni duduk di bawah Yahudi dengan Nasrani. Yahudi dengan Kristian. Majusi, penyembah api. Penyembah berhala. Okay, semua penyembah makhluk lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka asyraku. Dan mereka ini semua akan berpakat. Okay, walaupun mereka Tuhan-Tuhan dia lain-lain, patutnya bergaduh sesama sendiri. Tapi mereka berpakat untuk menyakiti orang beriman. Dan orang beriman akan dapat azan kathira. Dapat kesakitan yang banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Jikalau kalian bersabar dan kalian bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka fa inna dhalika min azmil umur. Itulah antara sebaik-baik perkara yang kalian lakukan. Okey. So, itu cerita ayat 100 dan 186. Allah Ta'ala cerita tentang segolongan manusia. Siapa dia manusia ini? Okay. Lalu kita nak tahu manusia ini siapa, kita pergi kepada sebab turunnya ayat Al-Quran. Sebab turunnya ayat ini ialah waqad dzakara al-mufassiruna fi nuzuliha qissata Abi Bakr radhiyallahu anhu ma'a finhasil Yahud. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر الصديق إلى فنحاس يستمده وكتب إليه بكتاب وقال لأبي بكر لا تفتاتن علي بشيء حتى ترجع. فجاء أبو بكر وهو متوشح بالسيف فأعطاه الكتاب فلما قرأه قال قد احتاج ربكم أن نمده فهم أبو بكر أن يضربه بالسيف ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتاتن علي بشيء حتى ترجع فكف ونزلت ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. Baik, para mufassir, okay, walaupun dalam riwayat ni riwayat yang tidak sahih, okay, namun di sana, okay, kita nak ceritakan satu perbezaan periwayatan. Kenapa riwayat ni kita terima, kenapa riwayat-riwayat lain kita tak terima? Okay, baik. Ada riwayat-riwayat ni peristiwa. Okay, satu peristiwa. Ini pun peristiwa juga. Satu peristiwa. Dan kemungkinan peristiwa ni peristiwa yang sama. Okay, contoh. Okay.
disebarkan peristiwa ni. Okey, yang melihat cerita ini adalah seorang saja. Lalu seorang ni dia bercerita pada A, dia bercerita pada B, dia bercerita pada C, dia bercerita pada D. Okey, yang akhirnya bila dia bercerita tapi sumbernya daripada orang yang sama. Mihwarnya adalah daripada orang yang sama, sumber daripada orang yang sama. Maka apabila sumber daripada orang yang sama, jika A ni masalah, B masalah, C masalah, maka kita tidak boleh terima. Kita tidak boleh terima kerana riwayat ini berkisar pada satu orang je. Dan satu orang ni mungkin bawa kesilapan dan kesalahan. Okey, dia berbeza dengan yang melihat peristiwa ini 10 orang contohnya. Okey, 10 orang yang tengok peristiwa ini. Lalu 10 orang yang tengok cerita ni, maka disebarkan kepada A, kepada B, kepada C, kepada D. Okay. Menyebabkan cerita ini boleh diterima. Okey, walaupun tengok ni, jalan ni masalah, jalan ni masalah, jalan ni masalah, C pun masalah, D pun masalah. Okey. Dia bermasalah. Okey, tapi kerana diriwayatkan oleh bilangan yang ramai menyebabkan kita terima riwayat tersebut. Dan inilah yang berlaku pada ayat 180 hingga 186. Di mana kalau ayat 100 sampai 186 ni menceritakan tentang satu peristiwa yang mana peristiwa ni disaksikan oleh ramai orang. Okey, cumanya orang yang meriwayatkan cerita-cerita ni bermasalah semuanya. Nampak? Semuanya bermasalah. Okey, lalu menyebabkan riwayat tersebut tidak boleh diterima. Walau bagaimanapun terlalu banyak orang yang meriwayatkan cerita ini. Terlalu banyak dengan sumber-sumber yang berbeza. Maksudnya cerita ni disaksikan oleh ramai orang di kalangan para sahabat contohnya. Okay, ramai orang hatta zaman Abu Bakar Siddiq, mungkin Abu Bakar sendiri melihat perangai orang ni. Okay. Lalu para mufassir menyebutkan bahawa penurunannya berkait dengan kisah Abu Bakar dan pendeta Yahudi. Okay, cerita Abu Bakar As-Siddiq ni diriwayatkan oleh ramai orang. Walaupun semua jalan periwayatannya dhaif, lemah, tapi kerana banyaknya orang yang menceritakan. Ini sama macam peristiwa bersejarah. Okey, katalah kita ni berada di persimpangan. Bila kita kata, kamu percaya hang tuah tu ada ke tak? Tuah tu ada ke tak? So dari segi rekod je, sanadnya tidak ada. Sanad kalau kita nak cari hang tuah ada ke tak ada, memang tak ada sanad berkaitan dengan hang tuah. Okey, tetapi cerita yang diwarisi turun-temurun daripada A sampai B sampai C. Okey, bergenerasi. Okey, daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu sampai sekarang. Berapa jauh tu? Zaman Kesultanan Melayu Melaka tahun 1700 campur dengan zaman 400 Hijrah. So 600 campur dengan zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani 8, sekarang ni 14, 600 tahun yang lepas. 600 tahun yang lepas, sekarang 1400 lebih. Tahun 1400 lebih nak kumpulkan sejarah cerita tentang hang tuah dan sahabat-sahabat ni. So orang duk bercerita dan cerita ni diwarisi turun-temurun daripada orang berbeza. Orang ni orang Terengganu pergi cerita kat Terengganu, orang Kelantan pergi cerita kat Kelantan, ni semua setiap orang cerita. So menyebabkan kita boleh tolak tak cerita hang tuah ni? Nak tolak pun nak tolak, walaupun dari segi sanadnya dia sangat lemah. Tak ada sanad yang membantu, tak ada dokumen yang membantu, tapi cuma ada cerita-cerita yang datang daripada orang. Saya minum. Menyebabkan kita tak boleh nak tolak cerita hang tuah ni 100%. Begitulah kisah yang berlaku pada ayat 180 hingga 186. ذكر المفسرون في نزولها قصة أبي بكر رضي الله عنه مع فنحاس اليهود. Finhas Yahudi. Okay, di mana Finhas adalah pendeta. Okay, pendeta Yahudi, tokoh agama dia. Okay, kita tulis tokoh agama lah.
Finhas al-Yahudi, okey, tokoh agama, seorang tokoh agama Yahudi. Wa anna Nabi, pada satu ketika Nabi hantar Abu Bakar As-Siddiq ila Finhas yastamidduh. Yastamidduh minta bantuan. Okay, minta bantuan. Sama ada bantuan kewangan ke, bantuan apa, tapi minta daripada, kerana masyarakat Yahudi ni masyarakat kaya. Okay, masyarakat Yahudi yang ada dekat Madinah ni adalah masyarakat yang kaya raya. Lalu bila orang Islam perlukan bantuan, maka mereka akan mintalah bantuan daripada orang Yahudi untuk proses-proses mempertahankan Madinah, okay, menceriakan Madinah, macam tu dah lebih kurang. Okay, untuk tujuan kementerian tertentu dalam Madinah. Wa kataba ilaihi bi kitab. Okay, dan Nabi bagi pada Abu Bakar satu kitabah, satu khitab, satu surat. Wa qala li Abi Bakr. Okay, dan kitab tu untuk Finhas al-Yahud, pemimpin pendeta besar. Okey, Pop Yahudi. Yahudi punya dia tak panggil Pop, dia panggil apa tak tahu. Okey, wa qala li Abi Bakar, dan Nabi kata pada Abu Bakar As-Siddiq, la taftatinanna alayya bi syai'in hatta tarja. La taftatinanna alayya bi syai'in hatta tarja. Saya tak tahu. Kataan fitnah. Fitnah ni kalau kita nak eja, la taftatanna alayya bi syai'in. Itu je lah yang sesuai. La taftatanna alayya bi syai'in hatta tarja. Okey, janganlah membuat sesuatu yang menimbulkan fitnah kepada aku. Okay, Abu Bakar datang tiba-tiba tumbuk orang. Lalu orang tak kata Abu Bakar jahat, orang kata tengok Muhammad dia hantar orang untuk tumbuk. Okay, nampak? So Nabi kata jangan buat sesuatu yang menyebabkan orang-orang Yahudi ni aku menjadi fitnah kepada orang-orang Yahudi ni. Okey. Fajar Abu Bakrin wa huwa mutawashshihun bis-saif. Abu Bakar datang dalam keadaan dia menggendong perang saif pedang dia. Okay, dia bawa pedang dia masuk. Fa'atahul kitab. Maka Abu Bakar pun jumpa dengan ketua pendeta Yahudi ni, lalu dia bagilah kertas surat Nabi SAW. Lama qara'ahu, apabila pendeta Yahudi ni dia baca benda tu, maka dia seolah-olah memerli. Maka dia kata qad ihtaja rabbukum ila an numiddah. Okey, lalu orang Finhas Yahudi ni kata apa? Tengok Tuhan kamu minta tolong dengan aku. Itu ayat dia. Ya, Tuhan kamu minta tolong dengan aku. Qad ihtaja rabbukum. Sedangkan yang minta bantuan tu adalah Nabi SAW. Okay, Nabi boleh minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nak menguruskan dunia ni maka kena ada sebabnya. Nak uruskan Madinah, maka kenalah sama-sama chip in. Orang Yahudi pun kena chip in juga. Okey. Falamma qara'ahu, apabila Finhas ni ketua pendeta Yahudi ni dibaca, dia kata, "Oh, Tuhan kamu dia memerlukan bantuan." Dia perlukan bantuan. Fahamma Abu Bakrin an yadribahu bis-saif. Maka Abu Bakar nak aja pergi pukul ataupun tebas kepala dia dengan pedang. Okey, tapi Abu Bakar dia teringat kata-kata Nabi, jangan buat sesuatu yang menyebabkan Nabi akan kena dia punya serpihan dia, tempiasnya. Okey. Maka Abu Bakar tahan diri dia daripada nak sembelih ataupun nak pancung kepala orang di depan dia. Okey, kerana apa? Kerana dia bukan hanya dia nak perli Nabi SAW, tapi pada masa yang sama dia kutuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merendah-rendahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat tadi, innallaha faqir wa nahnu aghniya. Seolah-olah menggambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala fakir, perlukan kepada manusia, sedangkan dia kaya, dia tak perlu kepada manusia. Okey, maka kerana itu Abu Bakar begitu marah kerana nak mempertahankan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya Abu Bakar teringat tentang pesanan Nabi SAW. Okey. So ayat-ayat tadi adalah ayat yang diturunkan kepada ni Finhasul Yahud. Okey, kepada pendeta-pendeta, tokoh-tokoh besar agama di dalam Yahudi. Itu sebab turunnya ayat ini. Okey, iaitu kisah yang berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kita nak pergi pada ayat yang seterusnya. Tapi sebelum tu kita nak tengok cukup tak masa kita. Tengok ayat tu dulu.
La tahsabanna sebab turun ayat ni ada banyak riwayat. Okey, baik. Sebelum kita masuk, kalau kita tak ada apa-apa, kita akan masuk pada ayat 188. Tapi sebelum tu kita buka dulu untuk soalan. Siapa ada soalan-soalan untuk ditanyakan? Mungkin kita boleh berbincang tentang soalan-soalan. Ustaz tak share ke? Tak ada lagi nota ni? Rasanya dah ada dah. Sebab saya ambil ni pun dalam nota Telegram. Saya punya laptop tu ada problem sikit. Tak dapat nak buka yang ni. Nota ni ada dalam Telegram. Okay. Nota Ustaz tak share ke? Oh, tak share nota ni. Nota tak share. Nampak tak saya punya nota ni? Tak nampak lama ni takut tak nampak. Allah sayangnya. Okey, tak ada soalan. Tak ada soalan, masya-Allah. Tak keluar dalam Zoom. Tak ada orang maklumkan. Ya Rabbi, saya tak share screen. Sekejap. Saya stopkan balik. Allahu Akbar, lama bercakap tak ada keluar rupanya. Sebab saya nampak ada. Ya Allah. Dia kata saya tekan yang ini. Nampak juga. Tak ada dalam Zoom. Kenapa tak ada? Yang ni boleh nampak? Yang ni boleh nampak ke? Yang kali ni punya. Boleh nampak? Nampak Ustaz. Okey, terima kasih Allah. Tak apa, kita follow refer nota je. Hari tu. Ya, refer nota je. Habis conteng dah ni. Allah tak ada. Okey. Tak apa. Okey. So asal boleh faham insya-Allah apa yang saya cerita. Insya-Allah Ustaz. Okey. Baik, mungkin kita sentuh sikit ayat ni. Adapun penerangan dia kita akan cerita pada sesi akan datang. Okey. Ayat seterusnya adalah ayat ke-188 daripada surah Ali Imran. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا. Tadi dekat sini perkataan atau, atau wa yuhibbun. Dekat sini ada idgham waw dengan waw. Maka kita terus pergi pada yang kedua ni dengan letak sabdu. Bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini. Ayat tadi pun mula dengan la tahsabannal ladina yabkhalun. Janganlah ayat tu la yahsaban boleh, la tahsaban. Ataupun la tahsiban. Semua qiraat boleh dibaca dekat situ. La tahsaban, jangan kamu menyangka wahai Muhammad. Yang tadi pun jangan kamu menyangka wahai Muhammad bahawa orang-orang yang bakhil ini akan dibiarkan. Orang bakhil ni orang yang tak nak berkongsi tadi, Allah Ta'ala kata mereka merasakan bahawa benda tu baik untuk mereka, tapi bal huwa syarrul lahum. La tahsabanna alladhina yafrahun. Dan janganlah kamu menyangka wahai Muhammad bahawa orang-orang yang bergembira bima atau dengan apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ini menceritakan tentang satu golongan manusia, satu kumpulan manusia. Yang mana kumpulan manusia ni, apa sifat dia? Mereka telah melakukan sesuatu. Mereka melakukan sesuatu perbuatan. Atau yafrahun, dan mereka gembira dengan mereka perbuatan yang mereka lakukan. Tetapi
wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Okey. Dan suka untuk dipuji untuk sesuatu yang tidak mereka lakukan. Okey, atau perkataan atau daripada perkataan ata maksudnya datang. Okey, bima atau dengan la tahsabanna alladhina yafrahu bima atau dengan benda yang mereka mendatangkannya. Okey, kadang-kadang ada sebahagian orang dia buat sesuatu. Okey, kan daripada sesuatu tu katalah okey, kita ada company. Okey, satu company. Satu company ni ada pekerja dia. Okey, pekerja dia. Okey. Lalu setiap pekerja ni tengah buat satu projek. Projek ini mungkin yang usahakan dia adalah 2 orang je. Ni yang berjaga siang malam semua buat apa semua. Okey, tapi bila projek ni lulus, okey, dapat dana, dapat grant apa semua, boleh pula expand lagi. Tu lagi dahsyat. Okey, maka yang lain-lain ni pun akan dapat pujian juga. Yang lain-lain ni pun turut akan dapat pujian juga. Sebab apa? Mereka berada dalam satu projek yang sama. Walaupun 2-3 orang je yang buat kerja tersebut. Okay, lalu yang lain-lain ni pun wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji terhadap apa yang mereka tak buat. Okay. Tapi mereka ada dalam ni. Okay, mereka ada. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang ada golongan manusia yang macam ini. Okay, macam contoh golongan munafik. Orang-orang munafik ni, okay, dengan Nabi. Bahkan dia tak suka Nabi SAW tu pun dia tak suka. Kerana bagi mereka Nabi ni adalah pembawa malang. Pembawa bencana. Okay, sebelum datang Nabi mana ada perang. Nampak? Bagi mereka Nabi sebelum ada Muhammad dekat Madinah ni mana ada peperangan berlaku. Nabi datang je maka bermacam-macam perang berlaku. So bagi mereka Nabi adalah pembawa malang. Ni orang-orang munafik. Okey, tapi pada masa yang sama, bila Nabi menang dalam peperangan Badar, orang munafik ni dia tak keluar sebelum perang Badar. Ya, dia pre-Badar ni dia tak ada. Pre-Badar. Okay, tapi pasca Badar, post Badar baru dia keluar. Sebab apa? Dalam perang Badar orang Islam dapat ghanimah yang banyak. Harta yang cukup banyak orang Islam dapat. Menyebabkan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala dia jadi jealous. Banyak harta ni. Okay, dengan bilangan sikit pun boleh pula kalahkan orang yang bilangannya ramai. Okay, menyebabkan ramai orang kafir dia nak dapat ghanimah ni. Dia nak dapat harta ni. Tapi dia tak nak beriman. Maka dia terpaksa pura-pura beriman. Okay, pura-pura beriman. Okay. Lalu bila pura-pura beriman, dia kena join sekali lah pergi perang. Okay. Cuma join dia pergi perang ni, dia bukan perang lah. Orang lain berperang, dia duduk, lari, sembunyi, apa semua. Dia tak akan berperang. Okay, kerana dia memang sifat dia, bukan nak buat pun benda tu, tapi nak dapat ghanimah. Lalu bila orang Islam menang, okay, bila orang Islam menang dalam peperangan, maka semua diberi ghanimah. Dan orang akan puji dia. Simpan rakam dalam sejarah bahawa wah, orang ini telah berperang dalam perang Uhud. Orang ni telah berperang dalam perang Khandaq, perang Ahzab, hebat. Sedangkan mereka ni tak pergi perang pun. Hanya join Nabi SAW. Dan kadang sebahagian tu berpatah balik semasa sebelum peperangan bermula. Seperti mana yang berlaku semasa peperangan Uhud. 300 orang patah balik disebabkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Okay, so nampak itu Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan tentang satu golongan manusia yang mereka buat datang sesuatu, yafrahun, dan mereka gembira dengan apa yang mereka buat. Maksudnya usaha mereka yang sikit yang tak ada apa-apa tu mereka dah rasa aku telah menyumbang sesuatu yang besar. Okay, dan bila datang pujian kepada satu kejayaan kepada sesuatu, lalu mereka kata aku pun di kalangan ni juga. Bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Maka Allah Ta'ala kata, janganlah kamu menyangka mereka ini, wahai Muhammad, mereka ini bimafazatim minal azab. Mereka ini selamat. Mafazah, fauz, menang. Okay, bimafazah, mereka menang dengan selamat daripada api neraka. Mereka tidak akan selamat daripada azab. Walahum azabun alim. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan bahawa bagi mereka ini ada azab yang alim, azab yang pedih menanti mereka.
Kita nak tahu dalam ayat ni siapa golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil makna ayat ni, kita boleh kenakan kepada semua. Okay, dan ada dua benda dalam ayat ni yang kita nak tahu. Yang pertama, siapa. Dan yang kedua, apa yang dia buat. Okay. Oh, benda ini semua akan diceritakan di dalam sebab turun. Dan sebab turun ayat ni ada dua. Ya, terdapat dua riwayat yang kuat berkenaan dengan sebab turun ayat ni yang kita akan tengok pada sesi kita yang akan datang. Okey, satu ayat ni turun kepada orang munafik, satu lagi ayat ni turun kepada orang kafir. Lalu kita nak tahu mana satu ni. Okey, dan insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan habiskan surah Ali Imran. Okey, di mana kita ada 3 ayat je lagi, 188, 195 dan 199 insya-Allah. Yang kita boleh masuk seterusnya pada surah An-Nisa. 20 sesi, 21 sesi baru habis surah Ali Imran. Okay, alhamdulillah. Okay, sebelum kita tangguhkan perkongsian kita pada petang ni, saya minta maaf hari ni dada dengan perut rasa lain macam sikit. So dia tak boleh nak semangat tu tak boleh. Dia pergi je sakit. Okay, baik. So, ada soalan sebelum kita berpisah untuk kita solat asar insya-Allah. Alhamdulillah. Semua masya-Allah belaka ya. Okey. So, kalau tak ada, insya-Allah kita akan tangguhkan dulu perkongsian kita. Dan saya pada penghujung ni pesanan saya, ilmu yang kita dapat ni makin banyak, dia bebanan dia makin besar pada kita. So, kita lepaskan sikit demi sikit. Ilmu yang kita ada, kita ajar. Apa kita dapat, kita sampaikan. Apa kita dapat, kita sebarkan. Mungkin benda yang kita dapat hari ini, kalau kita simpan setahun, kita akan lupa. Dan kita bila dah lupa, tak tersebarlah benda tu pada orang. Maka sebarkan kebaikan ni. Kalau kita mampu untuk mengajar, kita mengajar. Kalau tak mampu, kita ajak ramai-ramai untuk kita duduk dekat majlis-majlis ilmu. Okay, di mana majlis-majlis ilmu sekarang ni, fizikal pun ada. Kita dah ada dekat masjid, dekat surau-surau, kita ada dah dekat universiti, dan kita ada dekat online. Semua kita dah ada dah. Maka tinggal pada kita sahaja untuk rebut peluang yang ada. Dan pada masa yang sama, saya menggalakkan ataupun siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki ekstra pada dia, maka bantulah sekolah-sekolah ini, akademi ini, macam akademi tadabbur ataupun mana-mana kelas-kelas online yang kita ni, maka bantulah mereka. Kerana mereka kebanyakan daripada sekolah-sekolah online ni, kalau mereka minta dana tu, mereka minta yuran tu, kita fahamlah maksudnya itu untuk perjalanan operasi. Tapi ada akademi-akademi kelas-kelas online yang buat secara percuma. Maka ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Tapi pada masa yang sama kita pun memahami bahawa akademi-akademi seperti ini, sekolah-sekolah online seperti ini memerlukan dana untuk mereka terus beroperasi. Maka siapa yang mampu, maka kita sama-sama berusaha untuk menyumbang kepada bukan kepada akademi ini semata-mata, tetapi kepada penyebaran ilmu dan penyebaran agama Islam secara umumnya. Wallahu ta'ala alam. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.